Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bertemu kita di sesi online untuk membincangkan tata bahasa asas bahasa Arab, dan hari ini insya-Allah kita akan sambung perbincangan kita di contoh aplikasi nombor 4 sebagaimana yang terpapar di dalam Zoom ni, iaitu di muka surat 150. Jadi sekarang ni kita di pelajaran ke-13, iaitu kita nak mengaplikasikan dua ilmu asas untuk membaca teks yang tidak berbaris, menyebut perkataan dengan betul sama ada sebelum baris akhir ataupun menyebut perkataan itu baris akhirnya nanti. Ini perlu kepada, untuk mengingatkan semula, ini perlu kepada dua ilmu. Pertamanya ilmu membentuk perkataan dengan wazan, iaitu dipanggil ilmu saraf, dan keduanya ilmu nahwu, iaitu ilmu membaris akhir perkataan di dalam ayat. Jadi nak ingatkanlah, kalau suatu perkataan tu sebelum dia dimasuk dalam ayat, kita tak boleh nak bariskan baris akhirnya, kerana tak ada sebab kenapa dia kena dibariskan baris depan atau baris bawah atau baris atas, kerana dia belum ayat. Apabila masuk dalam ayat, barulah kita boleh membariskan suatu perkataan tu dengan baris-baris tertentu, seperti qalam katakan, qalam sahajalah tanpa menyebut baris akhir satu perkataan tu. Jadi itulah sebagai contoh ringkas. Jadi kita sekarang ni nak meneruskan perbincangan, menganalisa beberapa ayat yang mudah, yang asas, untuk melihat bagaimana kita nak menanganinya dengan membaca dengan betul, dengan baris yang betul, sama ada baris wazan ataupun baris akhir suatu perkataan tu. Jadi ada beberapa syarat untuk membaca satu teks yang tidak berbaris. Yang pertamanya, kita mesti tahu, kerana dia tidak berbaris, kita mesti tahu wazan dia. Sebagai contoh di depan ni lah. Nak sebut bagaimana perkataannya alif lam mim fa ta alif ha. Nak sebut macam mana? Adakah mim tu nak baris depan, ataupun fa tu nak baris bawah, baris atas, baris depan ke, ta tu, dan sebagainya lah. Begitu juga perkataan alif lam mim kaf ta ba. Nak sebut macam mana? Mim tu nak baris bawah ataupun baris depan. Jadi ini perlu kepada apa yang dikatakan wazan, yang telah kita pun bincang agak panjang lebar sebelum ni. Jadi itulah yang kita nak cuba latih dan cuba mendedahkan ataupun membincangkan sebanyak mungkin sesuatu perkataan tu, bagaimana nak menyebut dia berdasar kepada wazan. Baik, kita sambung ataupun kita teruskan perbincangan kita, contoh aplikasi nombor 4. Jadi di sini yang perlu kita tahu di sini nak menyebut ni, jadi ini perlu kepada ilmu yang telah kita bincangkan sebelum ni. Jadi kita dapati bahawa di antara wazan yang telah kita lalui di pelajaran ke-12, iaitu apabila dia membincangkan tentang setengah-setengah wazan menunjukkan kepada makna alat. Kalau kita boleh lihat muka surat ataupun pelajaran kita yang ke-12 sebelum ni, kalau ada buku tu insya-Allah boleh dirujuklah. Pelajaran ke-12, iaitu objektif kedua, iaitu muka surat 142. Kalau lihat di paparan ni, jadi di samping kita menguasai wazan 5 dan pecahan-pecahannya, dan juga wazan 5 bagi setiap kumpulan kata kerja, ada beberapa wazan yang menunjukkan kepada makna selain daripada wazan 5. Jadi kita nak ingat semula, iaitu wazan 5 dia menunjuk kepada 5 perkara je: telah berlaku, sedang berlaku, pelaku, yang dilaku, dan kata terbitan. Tapi ada wazan lain yang menunjukkan kepada makna-makna tertentu, seperti mana yang dipaparkan ni di objektif kedua, iaitu wazan yang menunjuk kepada alat untuk membuat sesuatu. Jadi wazan ni ada 4 lah pada asasnya. Pada umumnya ada 4 wazan ni, iaitu wazan mif'al, menunjuk kepada alat untuk melakukan sesuatu. Kalau nak keringkan sesuatu, daripada nun shin fa, namanya minshaf. Ataupun mif'alah, dan kita dah bincangkan semua, ataupun mif'al ataupun fa'alah.
Jadi di sini kalau kita dah hafal ni dan kita ada pengalaman, kita bolehlah lihat kita punya contoh tadi. Kalau kita lihat semula, iaitu contoh aplikasi yang keempat tu. Jadi perkataan di sini nampak gayanya lah. Nampak gaya ni daripada zahir ni, kalau kita dah hafal, kita tahulah dia ialah daripada wazan ini. Jadi kita lihat semula. Kita pastekan di sini. Jadi ini mif'al, nampak macam betul lah dia punya struktur ya. Mim, fa, ain, alif. Ini pun mim, fa, ta, alif. Jadi 3 huruf dasar ialah fa, ain, lam. Jadi ini 3 huruf dasar ialah fa, ta, ha. Jadi nak sebut apa dia ni? Nak sebut bagaimana? Mif'al, iaitu miftah. Jadi ini alat untuk membuat sesuatu. Apa perbuatan itu? Ialah bahagian fa, ain, lam. Bahagian, kalau di sini, bahagian fa, ta, ha. Jadi apabila kita dah tahu wazan dia mif'al dan tahu 3 huruf dasarnya, kita boleh cari pada kamus untuk melihat apakah makna fa, ta, ha. Kemudian kita nampaklah ini alat untuk membuat sesuatu, membuat kata kerja itu. Jadi kita perlu ada kamus lah untuk melatih latihan ni. Kita ada kamus, tengoklah kamus elektronik ke atau kamus biasa, kita cari fa, ta, ha. Apa makna dia? Di Fataha di sini, kalau kita lihat kamus ni, Fataha maknanya to open, untuk membuka. Jadi ini itu alat untuk membuat sesuatu lah, untuk alat untuk buka. Jadi itu yang berdasarkan kepada pengetahuan makna 3 huruf dasar tu, kita boleh tahu makna satu perkataan berdasar pada wazan dia. Dia wazan di sini ialah wazan mif'al yang telah kita lalui, iaitu untuk menunjuk kepada alat. Jadi di sini kita dah tahu sebut berdasar pada wazan ni mif'al, jadi miftah, jadi al-miftah. Apa makna al-miftah? Maknanya alat untuk fataha dalam dalam kamus ni to open, to turn on dan sebagainya, switch on. Jadi di sini kalau kita scroll juga, dia akan setengah-setengah kamus akan menunjukkan makna tu sendiri, iaitu berdasar pada wazan tu. Jadi tengok kamus lah bagaimana. Jadi kalau kita scroll kamus ni, dia akan tunjukkan dah ada pun miftah. Jadi miftah tu PL ni maknanya plural dia, ataupun kata jamak dia. Jadi kalau satu miftah je sebiji ke satu, di sini maknanya key, iaitu kunci, sebuah kunci ke dan seterusnya lah. Dan kalau pluralnya mafatih, dia tulisnya mafatih. Jadi bahasa Arab lain sikit ni, dia punya plural dia. Bahasa Inggeris letak S, bahasa Melayu kita gandakan. Tapi bahasa Arab dia ada wazan tertentu untuk menunjukkan kata jamak dia. Jadi miftah sebuah kunci, kalau mafatih maknanya kunci-kunci. Jadi dah tahu dah maknanya. Jadi kita boleh terus melihat maknanya. Jadi al-miftah. Jadi al-miftah ni maknanya apa? Apa yang ditunjukkan oleh alif lam ni? Alif lam ni dia maknanya ialah perkataan yang ada di awalnya alif lam, maksudnya perkataan itu tidak ada penjodoh bilangan 1. Jadi kalau kita nak terjemahkan ni, kita tak boleh kata sebuah kunci. Kita sebutlah kunci, ataupun kunci itu, ataupun kunci tersebut, ataupun yang sesuai berdasar kepada teks kita ni. Jadi di sini kita mungkin paling sesuai kita sebut kunci saja, tapi jangan sebut sebuah kunci, kerana ada alif lam di sini. Jadi kita dah tahu lah terjemahan dia kunci. Itu dah nampak maknanya. Kemudian kita lihat perkataan nombor 2. Ala, ini perkataan dari kategori perkataan yang kita kena hafal aja, tak ada wazan-wazan, iaitu ala bermakna di atas. Kemudian al-miftah, ala maksudnya kunci di atas. Kemudian kita lalui ataupun kita dapati ada perkataan yang dimulai dengan mim. Jadi bila dimulai dengan mim, apakah agaknya wazan ini dan apakah makna yang ditunjukkan oleh wazan ini? Jadi kalau kita telah menguasai wazan-wazan, kita tahu ni kalau mula dengan mim, dia kemungkinan banyak perkara. Mim dan diikuti oleh 3 huruf. Jadi dia boleh juga, kalau kita nak melihat wazan 5, kita kena carilah mim yang diikuti oleh 3 huruf dasar dia. Jadi kalau kita lihat di sini, mim yang diikuti oleh 3 di sini. Kalau kita dah hafal sini, kalau kita hafal kumpulan kedua ni, fa'al, yufa'il, kita boleh nampak dah mufa'il ataupun mufa'al, kerana mim diikuti oleh 3 huruf. Dan kalau nombor 3, kumpulan ketiga ni, mim diikuti oleh 4 huruf. Ini bukan kategori dia. Kalau kumpulan keempat, mim diikuti oleh 3 huruf juga. Dan
mungkin juga disebut muf'il ataupun muf'al. Di sini kita sebut mufa'il ataupun mufa'al. Dan berdasarkan pada 3 huruf fathah ni, kita nak sebut, kalau kita gunakan wazan ni, dia akan disebut mufa'il, iaitu mufattih. Kalau nak sebut ni mufa'al, iaitu mufattah. Kalau nak sebut yang ni, kumpulan keempat, kita akan sebut muf'il, iaitu muftih. Dan kalau kita sebut yang ni muf'al, iaitu muftah. Jadi kemungkinan sama disebutan di yang ni ataupun yang ni, kemungkinan lah. Dan tengoklah, kalau kita sebut dia mufa'il, maknanya pelaku, orang yang melakukan suatu perbuatan, iaitu orang yang membuka. Kalau ini perkara yang dibuka. Jadi kita tengok ayat kita tadi, adakah kunci di atas orang yang membuka atau kunci di atas benda yang dibuka? Kemungkinan tidak lah. Jadi kalau kita dah lalui yang pelajaran nombor 12 tu, iaitu ada wazan-wazan yang menunjukkan kepada makna tempat. Kita boleh lihat semulanya pelajaran ke-12, dan perbahasan saya rasa objektif pertama, iaitu menunjukkan kepada tempat. Jadi menunjuk kepada tempat tu ada dua, maf'al boleh, ataupun di sini pelajaran objektif pertama ni, iaitu kumpulan kata kerja yang pertama, untuk menunjuk kepada masa atau tempat ada banyak wazan dia, iaitu 3 sini. Maf'al boleh, maf'il boleh, ataupun maf'alah. Dan kita pun telah lalui dan bincangkan, kalau tempat masak contohnya, wazan dia maf'al. Jadi matbakh, tempat masak, dapur. Jadi adalah kemungkinan lah, selain daripada mufa'il, mufa'al, muf'il, muf'al tu, kemungkinan dia di sini maf'al, iaitu tempat sesuatu. Tempat untuk kaftaba tadi. Kerana kalau kita lihat ayat kita, kaftaba, apa makna kaftaba? Maksudnya saya rasa perkataan dah biasa lah. Kaftaba maknanya tulis. Okey, jadi kemungkinan lah di sini tempat untuk menulis. Jadi nak sebut macam mana? Kita kena tengok dalam kamus. Kamus telah menunjukkan sama ada dia disebut maf'al ataupun dia disebut maf'il. Kalau dia disebut maf'al, dia akan disebut maktab. Kalau disebut maf'il, dia akan disebut maktib. Jadi nak menentukannya, kita terpaksa melihat kamus. Sama ada dia wazan dia maf'il ataupun maf'al untuk kata kerja kaftaba. Jadi itu cara dia. Jadi kita nak tunjukkan ni langkah demi langkah. Jadi kalau kita dah biasa, kemungkinan kita tak perlulah langkah demi langkah ni, kita dah tahulah apa kita nak buat. Tapi sekarang ni saya rasa peringkat awal ni kita perlulah perlahan sikit dan untuk menganalisa dengan detail, sedetail yang boleh. Jadi kalau kita nak tahu apa makna kaftaba tadi berdasarkan kepada ayat kita ni, jadi kita kena tahu 3 huruf dasarnya ialah maf'al ataupun maf'il, kaftaba. Kita bukalah kamusnya, walaupun kita dah tahu, kita nak tengoklah sebagai praktikalnya. Kaftaba, apakah maksud kaftaba? Jadi kaftaba di sini ditunjukkan, kalau kita scroll tengok mana entry dia. Jadi kaftaba maknanya katab yaktub, maknanya tulis, to write, to pen. Jadi kalau wazan maf'al ataupun maf'il, dia menunjukkan pada makna tempat tulis. Dan kalau kita dah tahu makna umum tempat tulis, kita boleh terjemahkanlah dalam bahasa Melayu apakah dia dipanggil tempat tulis tu. Jadi sekarang kita tengok, kita scroll dalam kamus ni, adakah dia menunjukkan wazan maf'al, iaitu maktab ataupun maktib. Jadi inilah fungsi kamusnya, kita nak kenal pasti bagaimana orang Arab menyebut suatu perkataan tu. Jadi kita scroll lagi. Jadi kita scroll ni pun satu pengalaman lah untuk melihat makna-makna yang ada dalam entry kaftaba. Jadi banyaklah mana-mananya jumpa di sini mim kaftaba, dan ditulis di sini maktab. Dia bukan maf'il, maf'al, maktab. Dan pluralnya ataupun kata jamaknya ialah makatib. Makatib. Jadi apakah maknanya maktab ataupun makatib? Banyak makna berdasarkan kepada konteks ayat. Boleh makna office, boleh makna study, school, elementary school, department. Das, inilah yang paling sesuai atau paling yang paling hampir dengan ayat kita. Kerana ayat kita ni bercerita tentang kunci di atas, takkanlah di atas sekolah ke, di atas office ke. Jadi nampak gayanya das lah tu yang paling sesuai. Jadi kunci di atas meja. Jadi itulah cara kita nak menangani satu persatu perkataan
Dan setelah kita tahu makna perkataan, barulah kita boleh kasih makna ayat tu keseluruhannya. Kerana satu-satu perkataan tu kemungkinan maknanya banyak. Dan kita lihat dalam kamus ni nampaklah maknanya banyak. Jadi kita pilih yang paling sesuai di dalam ayat kita. Kalau ayat tu menceritakan tentang sekolah, katakan, kemungkinanlah ini yang paling sesuai ialah meja ataupun apa yang sesuai berdasar pada konteks ayat tu. Jadi di sini pun kita ingatkan semula dia ada alif lam. Dia ada alif lam. Jadi tak boleh kata sebuah. Itu dia. Tak boleh kata sebuah. Pasal dia ada alif lam ni. Jadi kita yang sini pun sama tadi, tak boleh kata sebuah kunci. Terjemahan dia ialah kunci di atas meja. Tak boleh kata sebuah kunci di atas sebuah meja, tak kena. Dari segi penggunaan alif lam pada perkataan ni. Kerana pada umumnya kalau ada alif lam, kita tidak memberi makna dengan penjodoh bilangan satu. Itu kaedah umum dia. Jadi di sini kita boleh terjemahkan, iaitu kita boleh faham, iaitu kunci di atas meja. Mungkinlah orang tanya, mana kunci? Kunci di atas meja. Itulah jawapan ringkasnya daripada ayat ni. Baik, itulah dia cara kita nak menangani makna setiap-tiap perkataan. Ada makna yang berwazan, yang kita perlu tahu wazan dia. Ada makna yang tidak, satu perkataan tidak ada wazan, seperti ala di sini kita hafal saja. Dan contoh al-maktab ni ialah berwazan, iaitu wazan dia maf'al. Di sini wazan dia mif'al, iaitu miftah. Baik, setelah kita tahu makna setiap perkataan dan kita tahu makna umum ataupun makna yang digambarkan oleh ayat ni, sebagaimana yang tertulis di sini, maf'al, mif'al dan sebagainya. Dan kalau kita baca, kita boleh baca, ada dua jenis bacaan kita nak biasakan. Kerana kadang-kadang kita tidak biasa didedahkan dengan bacaan yang tidak berbaris akhir ni. Jadi kita menganggap satu kesalahan kalau tak sebut baris akhir ni. Sebenarnya boleh, tak payah sebut baris akhir pun boleh dah. Jadi kalau tanpa baris akhir, kita akan baca al-miftah ala al-maktab. Kalau nak sambung boleh juga al-miftah ala al-maktab. Tapi peringkat awal ni eloklah kita baca perkataan demi perkataan supaya kita nampak jelas perkataan tu. Kalau kita kata alal maktab, kemungkinan alal tu menimbulkan kekeliruan kerana perkataan alal tak ada dalam bahasa Arab. Macam darul, darul tak ada dalam bahasa Arab. Yang ada dar, al-ihsan. Kalau darul cari dalam kamus D-A-R-U-L ataupun dal, alif, ra, waw, lam, tak akan jumpa. Begitu juga Zainul Abidin ataupun Zainal Abidin. Perkataan Zainal tu tak ada dalam bahasa Arab, tak wujud. Tapi kita kena biasakan sebutan satu perkataan demi satu perkataan. Zain Al-Abidin. Sepatutnya begitulah. Kerana Zain tu kalau dalam ayat nanti dia akan boleh jadi Zainu Al-Abidin ataupun Zaina Al-Abidin ataupun Zaini Al-Abidin. Jadi ini kalau kita nak biasakan, nak melatih supaya perkataan itu kita hafal dengan mantap, kita eloklah menyebut satu perkataan demi perkataan. Di al-miftah ala al-maktab. Boleh juga sebagaimana yang saya sebut tadi, nak sebut al-miftah ala al-maktab pun tak apa. Dengan syarat kita fahamlah apa yang kita sebut tu. Baik, itu ialah bacaan yang pertama tanpa baris akhir. Kalau kita nak baris akhir dia, ada satu lagi aspek yang perlu kita kuasai, iaitu fungsi perkataan dalam ayat. Ayat mesti terdiri daripada dua aspek ni. Cerita tentang apa? Apa cerita dia? Dan dalam istilah ni akan panggil mubtada, khabar dan sebagainya. Tapi tak lagi daripada dalam ayat mesti ada sesuatu yang kita ceritakan tentang dia. Benda yang kita ceritakan tentang ni, itu baris akhir ni kena baris depan. Dan cerita bagi perkara tersebut baris akhirnya mesti dibariskan baris depan kalau dia satu perkataan berasingan. Tapi di sini lain sikit lah. Maksudnya cerita tentang apa? Cerita tentang kunci. Apa ceritanya? Di atas meja. Jadi sekarang di atas meja ni dua perkataan yang menceritakan tentang kunci. Jadi ini dah ada, kedua-dua ni ialah menceritakan tentang kunci itu. Tetapi kedua-dua ni ada perbahasan di sendiri. Kerana perkataan pertama ala, selepasnya kenalah dibariskan dengan baris bawah. Jadi kena sebut ala al-maktabi. Tapi kedua-dua ni fungsinya ialah menceritakan tentang kunci. Itu lain sikit. Maksudnya kalau dia satu perkataan je, kita boleh bariskan akhirnya baris depan. Tapi sekarang ni dia terdiri daripada banyak perkataan. Jadi kedudukan banyak perkataan tadi tu ialah kedudukan berbaris depan. Dia menceritakan tentang suatu perkataan, iaitu kunci. Jadi ayat apabila dibaca dengan baris akhir, kita akan sebut al-miftahu. Kenapa al-miftahu? Kerana dia subjek. Kalau dalam istilah bahasa Arabnya, kerana dia mubtada'. Kerana kalau nak istilah mudah lagi, kerana kita cerita pasal dia.
kunci di atas meja. Cerita pasal apa ni? Cerita pasal kunci. Apa cerita dia di atas meja? Itulah logiknya nak memahami teks. Jadi al-miftahu kena baris akhir ni baris depan. Kemudian ala al-maktabi. Kenapa disebut al-maktabi? Kerana dia ditulis selepas ala. Ala ni kenapa tak sebut alu ataupun ali dan sebagainya? Kerana dia ialah perkataan yang takkan berubah. Dia ala sahaja, dia takkan berubah. Jadi kita hafal sajalah. Ala maknanya atas. Jadi ala al-maktabi. Jadi itulah cara pembacaan dengan baris akhir. Jadi ada dua cara bacaan. Pertamanya tanpa baris akhir dan bacaan kedua ialah dengan baris akhir. Setelah kita mengetahui makna setiap perkataan berdasarkan kepada wazan ataupun berdasarkan kepada perkataan yang telah kita hafal. Jadi sekarang ni al-miftah ala al-maktab. Jadi untuk membacanya dengan baris akhir, kita aplikasikan kaedah-kaedah yang disebutkan tadi. Baik, jadi dah tahu dah maknanya, jadi kita bolehlah terjemahkan dalam bahasa Melayu mengikut kesesuaian konteks. Kata kunci itu di atas meja itu pun boleh, kunci di atas meja pun boleh, atau kunci atas meja pun boleh. Terpulanglah kepada gaya bahasa kita yang kita rasa selesa untuk melambangkan makna al-miftah ala al-maktab. Itu contoh aplikasi yang keempat. Jadi yang seterusnya begitulah. Kita perlu tahu wazan dan kita perlu tahu 3 huruf dasarnya kalau kita tak tahu maknanya, dan kita tengok 3 huruf dasar dalam kamus, dan kita boleh tengok apa makna sebenarnya berdasar pada wazan tu. Jadi di sini wazan dia mif'al iaitu alat, ini wazan dia maf'al iaitu tempat. Di alat membuka di atas tempat menulis. Itulah kalau nak terjemahkan secara literal. Tapi kita dah faham alat membuka tu apa dia? Kunci. Alat ataupun tempat menulis tu apa dia? Meja. Jadi kita boleh terus terjemahkanlah kunci di atas meja. Jadi kelima pun samalah isu dia. Tak tahu makna ni nak buat macam mana? Sepatutnya kalau kita dah kuasai, ada pengalaman, kita tahulah ini kemungkinan dia menunjukkan kepada makna tertentu lah. Ini perkataan ini kita sepatutnya boleh hafal aja. Di wara', wara' ni di antara perkataan yang kita kena hafal aja, tak perlu dibincangkan. Wara' maknanya belakang. Okey. Dan ini ada mim, kaf, nun, sin, ta marbutah. Ini nampak gaya. Kalau kita dah hafal, kita tahu ini alat untuk sesuatu. Dia alat untuk sesuatu. Kalau kita lihat semula di pelajaran kita yang ke-12, yang wazan menunjuk pada alat, yang objektif kedua tu muka surat 142. Ini alatnya. Jadi ada mif'al, ada mif'alah, mif'al ataupun fa'alah. Jadi kalau kita dah hafal ni, kita boleh agak untuk mengenal pasti sama ada kemungkinan lah sini ialah mif'alah, daripada wazan yang kita telah bincangkan, mif'alah. Okey, kita copy paste kedua-dua sekali lah untuk kita melihat maknanya. Baik, ini kita dah buat tadi, kita boleh padamkan. Jadi ada kemungkinan dua ni lah, itu menunjuk kepada alat. Jadi di sini mif'alah, di sini kalau kita berdasar pada mif'alah, ini nak sebut dia miknasah. Okey, miknasah berdasar pada ini. Yang ini fa'alah, kita nampak ni, nampak gaya begitulah dia punya dia punya wazan ni, iaitu pasal dia ada huruf ketiga ni ada alif panjang, akhirnya ada ta marbutah. Jadi ini salaja sebutan dia. Dia sekarang nak tahu maknanya. Apakah makna miknasa? Kena tengok kamus. Kaf, nun, sin, apa maknanya? Sama kita akan buat praktikal ni selangkah demi langkah, iaitu kita akan tulis iaitu kaf, nun, sin. Apa maknanya? Kaf, nun, sin. Jadi bila kaf, nun, sin, dia akan paparkan di sini. Okey. Kaf, nun, sin sebagaimana di paparan. Kanasa yaknus, to sweep. Okey, untuk menyapu sesuatu. Okey, ni alat untuk menyapu lah. Okey, tengok betul tak? Ataupun kita tengoklah, scroll lagi. Kalau ada ditulis sini di bawahnya. Ni ada juga di dalam kamus ni dipaparkan ni miknasah. Miknasah dan pluralnya makanis. Apa dia? Broom. Dah nampak lah. Ni penyapu. Okey. Plural dia makanis. Jadi ada beza lah tu ya. Kalau miknasah satu sebatang penyapu. Kalau makanis beberapa batang penyapu.
Baik, dah tahu dah maknanya, iaitu dah tahu kita sini, iaitu al-miknasah, iaitu penyapu. Oleh kerana ada alif lam, kita tak sebut dia sebatang penyapu, kita sebut penyapu saja. Okey, al-miknasah, penyapu. Wara' maknanya apa? Wara' maknanya belakang. Okey. Yang ni pula fa'alah, wazan dia ialah fa'alah, sebagaimana dalam yang dipaparkan di sini, di antara wazan menunjuk kepada alat. Fa'alah, iaitu thallajah. Apa ketiga huruf asalnya? Tha, lam, jim. Okey, kita cari dalam kamus. Ini mungkin perkataan ni kita dah biasa, kita tak ada masalah. Tapi kalau jumpa perkataan lain yang belum biasa, kita terpaksalah tengok kamus. Jadi carilah tha, lam, jim. Apa maknanya? Okey, tha, lam, jim maknanya, ini maknanya iaitu snow. Maknanya salji lah. Apa ni? Turun salji. Okey, itu makna umum dia. Tapi kita nak cari wazan ni fa'alah. Jadi adakah dia alat untuk buat snow? Seolah begitulah. Kalau kita kita tak biasa lagi dengan perkataan ni, kemungkinan itulah alat untuk membuat snow. Apakah alat yang untuk buat snow tu? Jadi kita scroll lagi kalau ada sebut. Ada dia sebut sini fa'alah, iaitu thallajah, iaitu dipanggil iceberg, refrigerator, icebox. Nampaklah maknanya. Ini maknanya ialah peti ais. Jadi thallajah perkataannya. Okey. Jadi kita dah nampak di sini dia al-miknasah berdasar pada wazan mif'alah tu, iaitu penyapu, alat untuk sapu. Wara' belakang, ath-thallajah belakang peti ais. Dia dah nampaklah makna perkataan tu. Okey. Dan kalau kita dah nampak, maksudnya tak ada masalah lah. Kerana syarat yang pertama sebenarnya tahu makna setiap perkataan. Kau dah tahu makna setiap perkataan, dah boleh sebutnya al-miknasah wara' ath-thallajah, dan nampak dah maknanya, iaitu penyapu di belakang fridge, ataupun penyapu di belakang refrigerator, ataupun peti ais. Kemungkinan lah ini ialah ayat yang digunakan untuk perbualan di antara dua orang. Katakan tadi, mana penyapu? Okey, penyapu di belakang peti ais. Itulah jawapannya. Baik, dari segi perbincangannya beginilah tadi. Al-miknasah wazan dia mif'alah, ath-thallajah wazan dia fa'alah. Apa kategori ni? Kata nama alat. Ni kata nama tempat. Okey, kata nama alat juga. Baik, asal huruf dia kaf, nun, sin dan tha, lam, jim. Kita boleh cari dalam kamus. Baik, tengok dari segi membaca ayat tu sama juga. Sebagaimana tadi, ada dua cara. Pertamanya cara tanpa baris, kita sebut al-miknasah wara' ath-thallajah. Ini boleh sebut wara' saja. Amam, wara', khalf. Itu cara membaca tanpa baris akhir. Kalau amam tu depan, amam. Atau ke belakang, khalf. Wara' pun belakang juga. Dan seterusnya lah. Perkataan yang kita hafal saja tanpa perlu tahu wazan dia. Baik. Bacaan pertama ialah al-miknasah wara' ath-thallajah. Bacaan kedua dengan baris akhir. Okey, dengan baris akhir kita kena aplikasikan yang macam tadilah. Cerita pasal apa ni? Kerana apa kita nak tahu cerita pasal apa? Kerana baris akhir dia akan dibariskan baris depan nanti. Jadi daripada ayat ni kita nampak mesti cerita pasal penyapu. Apa ceritanya? Belakang peti ais. Itulah subjek predicate. Jadi cerita tentang sesuatu tu baris akhir baris depan. Al-miknasatu. Di semualah dalam ayat bahasa Arab ni, kalau dia subjek predikat ataupun ni mubtada khabar istilahnya, ataupun ni cerita tentang apa ceritanya, kedua-duanya baris akhir kena baris depan, kecuali kalau dia dilambangkan oleh dua perkataan atau lebih ungkapan itu. Jadi di sini macam tadi juga, al-miknasatu cerita tentang dia, apa ceritanya? Wara' ath-thallajah. Jadi ini kita aplikasikan juga kaedah yang kita dah buat, iaitu di pelajaran yang ketiga. Iaitu kalau ada dua perkataan nombor dua ni bukan sifat bagi perkataan yang pertama. Jadi thallajah ni peti ais bukan sifat bagi belakang. Jadi apabila dia bukan sifat bagi perkataan sebelumnya, wajib baris akhirnya baris bawah. Itu kalau masuk istilah mesti baris bawah lah maksudnya. Jadi ath-thallajati kena baris bawah. Sama lah juga dengan ayat sebelum ni, ala tu. Ini dua perkataan ni. Walaupun kita boleh sebut ni huruf jar, ini majrur, tapi dari segi hakikat ni dua perkataan. Adakah perkataan nombor dua ni sifat bagi perkataan pertama? Tidak. Apabila tidak sifat bagi perkataan yang pertama ni, baris akhirnya kena baris bawah. Jadi itu pasal ala
al-maktabi. Jadi itu, tapi dalam istilah ini disebut ni jar, ini majrur, itu tak apalah. Yang penting kita faham apakah konsep-konsep ni. Dua perkataan yang kedua bukan sifat bagi perkataan yang pertama. Perkataan nombor dua tu baris akhir ni kena baris bawah. Begitulah. Baik, kita tengok semula. Kita kembali kepada ni. Jadi wara', maksud wara' ni ialah perkataan yang menunjuk kepada makna tempat. Jadi kita dah tahu. Sebelum ni kita dah bincangkan di awal pelajaran ke-13, kalau kita boleh rujuk semula nanti, iaitu yang menunjukkan kepada tempat, menunjuk kepada masa, menunjuk kepada sebab, menunjuk kepada keadaan, menunjuk kepada objek bagi satu kata kerja, baris akhirnya kena baris atas. Jadi itu pasal asalnya wara', kita matikan dia. Tapi kalau dalam bacaan yang memzahirkan baris akhir, nak sebut macam mana? Wara', baris atas. Kenapa dia wara'? Sebab dia menunjuk kepada tempat. Itu penyapu belakang. Belakang tu kan tempat. Belakang apa dia? Peti ais. Jadi cara bacaan dengan bacaan baris akhir kita akan sebut begitu. Al-miknasatu wara'a as-sallajati. Jadi kalau kita sebut tiap-tiap baris akhir ni, kita faham kenapa kita sebut al-miknasatu. Kenapa sebut al-miknasatu, tidak al-miknasata ataupun al-miknasati? Sebab dia ialah subjek. Mana predikatnya? Ini semua predikatnya. Ataupun istilahnya dia ialah mubtada. Mana khabarnya? Ini semua ni khabarnya. Tapi khabar ni bukanlah satu perkataan, tapi terdiri daripada lebih daripada satu perkataan. Jadi semualah ungkapan ni dianggap khabar bagi yang ni. Ataupun kalau kita nak gunakan istilah yang lebih mudah dipahami, cerita tentang apa ni ayat ni? Cerita tentang penyapu. Apa cerita dia? Belakang peti ais. Jadi kita nampaklah konsep tu, iaitu tiap-tiap ayat mesti ada sesuatu yang kita cerita tentang dia. Kalau tidak, dia bukan ayat. Sebagaimana kita dah bincang lah sebelum ni. Kalau ayat tu tak ada sesuatu yang kita nak cerita tentang ni, memang dia bukan ayat. Tergantung lah tu maksudnya. Kerana pentingnya dua unsur ni, iaitu subjek predikat ataupun mubtada khabar, ataupun cerita tentang apa ceritanya. Selain daripada tu, dia menguraikan tempat, menguraikan masa, menguraikan keadaan dan sebagainya. Jadi kaedah ni ataupun pemikiran ni harus kita biasakan untuk kita memahami teks bahasa Arab. Kerana kalau kita tak biasa memikir begini, kita tak biasa nak baca satu teks tu, kita tak tanya cerita pasal apa ayat ni, apa cerita dia. Kalau kita tak biasa tu, kadang-kadang kita baca teks, kalau pelajar kata dia baca dia semua tanpa dia berhenti. Itu yang masalah. Dia tak faham ke baca dia. Jadi sekarang kita kena kita kena latih memikir begitu. Dia dah jumpa dah cerita pasal sesuatu dan itu ceritanya, kita kena berhenti kejap, baru kita analisa. Ini peringkat awal lah. Tapi kalau peringkat kita dah advance sikit nanti, insyaAllah kita terus boleh baca dan kita tak perlulah berhenti di mana-mana yang perlu diberhenti. Jadi kesimpulannya begitulah ya. Jadi cerita tentang sesuatu tu baris akan berada depan, dan ceritanya iaitu yang menceritakan tentang sesuatu itu baris akhir sepatutnya berada depan, tapi oleh kerana dia terdiri daripada dua perkataan ataupun lebih daripada satu perkataan, kita kena ambil kira lah tiap-tiap perkataan tu. Jadi kalau perkataan wara' ni menunjuk kepada tempat, baris akhirnya kena baris atas. Kemudian perkataan nombor dua ni, selepas perkataan yang pertama tu, kalau dia bukan sifat bagi yang pertama, baris akhirnya kena baris bawah. Jadi kesimpulannya kita baca dengan baris akhir, kita akan sebut al-miknasatu wara'a as-sallajati, ataupun kita boleh sebut al-miknasatu wara'a as-sallajati. Elok-eloknya kita biasakan untuk menyebut perkataan demi perkataan. Baik, dah tahu maknanya dan kita boleh lihat makna ayatnya dan kita olah dalam bahasa Melayu yang sesuai mengikut konteks ayatnya. Itu kita boleh kata penyapu itu, ataupun penyapu saja pun boleh, belakang peti ais. Jadi itulah kesimpulannya. Itu analisa contoh aplikasi yang kelima. Berdasar pada wazan ni, eloklah kita ulangkan pelajaran ke-12 untuk menghafal wazan-wazan ni. Jadi dua contoh kita ni, kita tidak sentuh pun wazan 5. Kerana dalam ayat dua contoh ni tak ada wazan 5 lah. Pada dasarnya, kalau ada wazan 5, dia ada kata kerja, pelaku dan sebagainya, kita akan lihat lah. Tapi dalam kedua-dua ayat ni, nampak gaya dia ditumpukan kepada wazan yang menunjukkan kepada alat dan tempat. Dan seterusnya tadi, aplikasi kelima ialah alat juga, al-miknasah dengan as-sallajah.
Baik, saya rasa kita sempat situ saja ni kerana Zoom dah menunjukkan kurang seminit ni, dan insyaAllah pada sesi akan datang kita akan sambung contoh aplikasi ke-6. Jadi itu saja untuk hari ini. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.